Alright. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan sekalian, kepada rakan-rakan sama ada yang menonton di channel YouTube ataupun yang menonton di platform Facebook, saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum, selamat datang. Terima kasih kepada yang orang kata berkesempatan untuk bersama-sama dalam sesi FB Live ini. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan dan puan menonton selepas sesi FB Live, bermakna tuan dan puan menonton video ini secara rebroadcast, disiarkan semula, dan video ini sekiranya dimuat naik di YouTube, bermakna tuan dan puan menontonnya semula. Baik, pada kali ini saya bawakan satu lagi siri yang di dalam siri action plan, video yang ketujuh yang berkenaan tentang connecting with others. Topiknya connecting with others lah. Okey, jadi dalam siri action plan ni sebenarnya tuan dan puan, saya akan cover beberapa bahagian di mana apabila kita kata kita nak ambil tindakan ataupun kita nak buat action plan, perkara-perkara ini perlu ada. Okey, terima kasih Pak Norma. Waalaikumsalam. Petang ini, sebenarnya minggu ini jadual saya agak padat di waktu pagi. Jadi jam 8.30 pagi biasanya saya dah perlu bersedia masuk ke dalam sesi online. Jadi 2-3 hari ini saya letakkan sesi FB Live pada jam 5 petang. Jadi insya-Allah saya sasarkan supaya maklumat-maklumat ataupun perkongsian dapat diteruskan meskipun ada pertukaran masa. Jadi tidak mengapa tuan dan puan, kerana fokus saya adalah kepada rebroadcast. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan dan puan berkesempatan dapat bersama-sama dalam sesi live, orang kata sangat dialu-alukan. Baik, saya akan mengambil masa sekitar macam biasa 10 ke 15 minit dalam situasi jadual tuan dan puan pun mungkin dalam keadaan yang orang kata banyak perkara nak dilakukan. Jadi kita allocate sedikit masa untuk kita update ataupun kita kata ada input yang berterusan. Jadi dalam action plan series kali ini sebenarnya topik ketujuh tetapi membawa kepada bahagian yang ketiga. Dalam action plan series ni sebenarnya kita bincangkan tentang apakah yang kita perlu untuk kita ada satu action plan yang bagus. Yang pertama sekali, kita dah buat dalam video yang pertama hingga kelima, kita bercakap mengenal pasti kuasa kita, mengenal pasti kekuatan kita, knowing our power. Yang kedua, kita ada bincangkan dalam video yang ke-6, dalam video yang ke-6 kita berbincang tentang finding our purpose. Apa tujuan apabila kita nak buat tu semua. Jadi bila ada action plan sebenarnya ada tujuan. Banyak action plan tu tak jadi, ataupun orang cakap planning tak jadi sebab kita tak ada satu clarity, kita tak ada satu perkara yang jelas kita nak capai. Jadi kita plan tak jadi. Jadi kalau kita dah ada satu yang jelas, kita faham apa itu purpose yang kita nak capai itu tadi, insya-Allah walaupun kita ada perubahan-perubahan, kita akan tetap terus menjalankan apa yang kita dah rancangkan itu. Jadi dalam video kali ini, dalam sesi kali ini, sesi yang ketujuh, kita bercakap dengan satu lagi bahagian yang membolehkan kita menjalankan atau moving with the action plan. Perkara ini melibatkan connecting with others, yang mana kita ada orang kata menjalin, membina satu hubungan, dan hubungan ini bukan sekadar kawan-kawan. Hubungan ni sebenarnya ada banyak jenis. Kadang-kadang tuan dan puan kita lihat kita ada satu hubungan yang memang hubungan kekeluargaan yang sangat rapat, dan kemudian kita ada lagi hubungan yang orang kata sahabat karib, kawan, dan kita ada satu lagi yang general kawan-kawan, dan kita ada satu lagi hubungan-hubungan. Dia bukan satu, ada banyak jenis hubungan yang kita bina apabila kita menjalankan kehidupan kita seharian. Jadi saya akan bawa perbincangan ini dalam konteks begitu, dan kepada tuan dan puan yang masuk saya ucapkan terima kasih, selamat datang. Jadi kita terus fokuskan kepada apa yang kita nak bincangkan, dan tuan dan puan sekiranya selepas ini ada apa-apa soalan boleh direct message ataupun orang kata tinggalkan komen selepas daripada video ini disiarkan sekalipun, saya masih menerima dan membaca komen tuan dan puan. Okey, antara perkara yang pertama yang kita lihat apabila kita kata kita nak connect ataupun kita ada hubungan yang melangkaui sekadar kawan.
Kadang-kadang kawan ni tuan dan puan, kita cuma nak ada somebody next to us, macam kita nak ada orang-orang di sekeliling kita saja. Tetapi sebenarnya apabila kita kata kita ada satu action plan yang kita nak kerjakan, yang kita nak pastikan dia tu berjalan, dia melibatkan beberapa perkara. Yang pertama tuan puan, saya bawa dua saja. Yang pertama adalah apabila kita dalam kerja kita, ataupun kita kata dalam menjalankan bisnes kita, ataupun menjalankan kerja-kerja kita, itu kita mesti ada satu orang kata tujuan yang jelas apabila kita bekerjasama, apabila kita orang kata berjumpa. Yang ringkas contohlah tuan dan puan, kita kata kita nak jumpa kawan-kawan. Okey, bila kita jumpa, betul kita kata kita nak naikkan energi, kita nak dapat idea, betul. Tetapi kita mesti ada satu tujuan yang khusus, apa sebenarnya yang kita nak capai. Barulah perkara itu apabila kita buat, dia akan menjadikan kita punya plan atau perancangan itu satu benda yang dapat digerakkan. Contohlah tuan dan puan, katalah nak berjumpa dengan mentor, mesti dah ada satu orang kata apa yang nak dicapai, apa nak bincang. Katalah nak jumpa dengan coach, mesti dah ada satu perkara yang kita tak payahlah tanya dekat mentor ataupun dekat coach, esok nak jumpa nak bincang apa. Dia bukan begitu, kerana kita yang nak pastikan kita punya action plan itu berjalan. Jadi kita sepatutnya yang propose ataupun sediakan senarai itu. Jadi apabila kita jelas dengan itu, apabila kita ada kerjasama, sama ada dengan syarikat lain ke, dengan individu lain ke, dengan mentor, coach ke, mentor ke, trainer ke, tak kira. Jadi apabila kita bersedia, sebab kita jelas, jadi kita bersedia untuk berbincang. Contohlah, okey, saya nak jumpa kerana ada 3 perkara. Contoh jadi ada perkara 1, perkara 2, perkara 3. Saya nak bincang dan ini outcome-nya. Jadi kita dah set satu. Jadi kalau tuan dan puan, saya yakin ramai yang mana-mana individu yang pernah berjumpa dengan saya, biasanya kalau saya nak jumpa pun saya nyatakan, saya nak jumpa lah, sekurang-kurangnya saya akan beritahu tujuan yang pertama nak bincang apa, tujuan kedua nak bincang apa. Kalau katalah tujuannya nak meluah perasaan sekalipun, mesti ada objektif. Contoh saya ada situasi ini, saya ada buat perancangan ni, saya nak bincang I want to get some feedback from you. Jadi bila kita cakap macam itu, maksudnya kita dah ada satu orang kata, bila kita connect with others tu, kita kata kita dah nyatakan hasrat kita secara jujur. Jadi kalaulah pihak yang kedua tu, apabila kita kata kita buat coalition, kita buat orang kata joint venture, kita buat project together, benda-benda macam tu, maka mereka bersedia, ada satu expectation. Bila dia tahu apa yang kita nak buat, dia pun boleh set apa yang dia nak buat. Kalau kita jumpa, kita boleh set apa yang kita nak bincang, dia pun dah set apa yang dia nak bincang. Jadi dia dalam keadaan orang kata yang harmoni. Kita tak buang masa kita, dia pun tak buang masa dia. Jadi itu yang kita kata connecting with others tu beyond friendship, beyond friends. Tapi katalah kalau memang nak jumpa saja je, nak sembang-sembang, nak jumpa, aku baru dapat gaji, aku nak belanja kau, contoh. Okey, clear cut. No expectation, maksudnya datang cuma nak say hi, itu jadi dia terpulang. Kalau pihak yang satu lagi itu memang bersetuju, okeylah aku pun nak jumpa, nak sembang-sembang je, tak apa. Tetapi setiap kali kita kata ada satu coalition ataupun collaboration ataupun kerjasama, kita mesti jelas dengan apa yang kita buat. Not necessary about business. It could be something that we just want to say something, and I want you to listen and give me feedback. Jadi kalau pihak yang satu lagi kata, tak sempat lah, kita sembang kat telefon saja boleh. Jadi dia lebih harmoni. Jadi bila kita kata kita nak connecting with others itu, kita mestilah satu, yang pertama sekali kita jelas dengan apa benda yang kita nak capai tu, yang kita nak buat tu apa. Alright, barulah action plan tu jalan. Kalau kita nak jumpa-jumpa saja tak ada tujuan, itu maksudnya bukannya berkaitan dengan action plan itu saja nak memenuhi keperluan emosi kita lah. Macam kita kata nak cerita je lah, nak luar-luar perasaan kan. Tapi orang kata kita kena bersedia lah kalau pihak yang satu lagi ataupun kawan kita ataupun siapa-siapa yang kita ajak nak jumpa tu tak bersedia lagi. Maksudnya mungkin dia ada urusan lain. Mungkin dalam keadaan tu emosi dia pun tengah bermasalah, dia tak boleh nak dengar situasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti belajar untuk bina satu alliance ataupun orang kata kita build alliances beyond our current environment. Kita kena keluar. Katalah kalau contoh tuan dan puan, kita kata kita biasa buat bisnes jahitan. Kita asyik berkawan dengan tailor, tukang jahit, designer saja. Tetapi untuk kita connect with others tu, kita kena ada satu outside partnership for good, for something good. Mungkin kita berpartner dengan, contoh kalau macam kita tukang jahit, mungkin kita ada projek ataupun ada aktiviti ataupun ada program yang kita jalankan bersama orang dalam bisnes lain. Contoh mungkin bisnes tiba-tiba dia tu seorang caterer ataupun dia tu seorang chef.
apa kaitannya tukang jahit dengan chef? Kita kata begitu kan. Tetapi apabila kita kata kita ada satu action plan yang kita nak kerjakan, kita mesti explore. Jadi bila kita kata outside alliance, doing partnership for good, yang itu tuan dan puan, yang mana ramai keluar menyertai platform-platform networking yang profesional. Jadi tuan dan puan kena explore potential tu. Kadang-kadang tuan dan puan mungkin bernetwork secara online. Bila bernetwork secara online, tuan dan puan kalau kata masuk meeting mesti onkan kamera, mesti aktif type soal-soal, menyoal, memperkenalkan diri, baru itu akan berlaku. Jadi apakah sebenarnya action plan yang kita ada yang memerlukan kita ni collaborate ataupun connect outside of our current environment? Apa? Jadi itu kita kena jalan. Sebarulah apabila kita kata connecting with others ini akan membantu kita mencapai, menjalankan, menggerakkan pelan-pelan yang kita ada. Kalau kita kata pelan kita, contohlah kita punya plan, kita punya action plan untuk tahun 2020 adalah orang kata ada beberapa yang dah disenaraikan. Jadi salah satunya yang kita nak capai adalah dari segi sale. Contoh, saya bawa orang kata satu contoh yang semua orang biasa dengar, katalah sale, nak tingkatkan sale. Jadi macam mana kita boleh dalam konteks connecting with others ni, macam mana dia boleh membantu kepada action plan kita tu digerakkan? Apakah kita perlu ada connection dengan orang kata other professional macam business advisors ataupun business coaches? Yang pertama. Ataupun kita kata apakah kita perlu ada connection dengan orang-orang orang kata dengan individu yang ada sumber ataupun they have the resources to recommend us to certain distribution channel, contoh. Adakah yang macam itu? Jadi perkara-perkara ni berlaku tuan dan puan, dia sebahagian daripada rancangan tu, dia tak berlaku overnight. Dia tak berlaku macam okey jumpa hari ni terus dapat hubungan yang baik, tidak. Dia berlaku untuk satu tempoh. Kadang-kadang tuan dan puan dia berlaku orang kata setahun, 2 tahun, 3 tahun pun ada. Jadi semua ini kena masuk dalam tuan dan puan punya rancangan yang mesti dijadikan sebagai satu action plan. Plan yang kita nak ambil tindakan. Bukan plan dalam kertas atau simpan dalam laci, bukan. Dia mesti ditulis dan yang kita nak ambil tindakan. Itu dua perkara. Jadi antara ada dua tips tambahan apabila kita kata kita nak connect with others, building orang kata partnership for good, semua ni yang kita nak buat. Yang pertama sekali tuan dan puan boleh ambil orang kata langkah ke depan, iaitu menyokong supporting others. Supporting others ni kalau dalam bisnes bermaksud kita support business owner yang lain, ataupun kita kata ketua-ketua dalam bisnes tu lah, yang kita kata CEO nya lah, business owner lah, kita support. Macam mana cara kita support? Kita cari jalan, how do we support other leaders, how we support other business owners. Itu yang pertama. Yang kedua tuan dan puan, kita mesti mengurus kita kata manusia ni tuan dan puan secara semula jadi dia ada satu rasa orang kata cemburu. Dia akan ada, sama ada semua orang akan ada cemburu tu. Jadi kita kata kita kena cope, kita kena jaga, kita kena control. Katalah kita kata dalam satu grup kita ada 20 orang. Tiba-tiba grup ni ada 4-5 orang elok je, pandailah dia buat pitching, pandailah dia dapatkan pandailah dia buat content, pandailah dia buat marketing. Sebenarnya semua orang tak boleh nak lari daripada perasaan cemburu tu tadi. Cemburu tu macam, dan dia boleh jadi buruk, dia boleh jadi baik. Kalau kita cemburu, lepas tu kita kata saya pun nak jadi macam tu, kita pun berusaha, itu satu side positif lah. Tapi satu lagi, bila cemburu sampai ke tahap kita kata kita benci, tak nak sokong, sampai kita pulaukan, kata kan, ataupun sampai ke tahap kita memburuk-burukkan dia, itu adalah orang kata ekstrim, di bahagian ekstrim. Jadi tuan dan puan, envy ataupun orang kata jealousy, orang kata rasa cemburu itu akan ada. Semua orang ada. Jadi tips yang kedua adalah kita perlu cope, kita perlu control. Dalam bisnes kita pun akan cemburu. Jealous lah tengok dia posting aja likes 200. I posting like 20 je. Contoh kan. Jealous lah dia tu. Dia boleh buat FB lah hari-hari. I tak boleh lah. Jadi dia ada perkara-perkara begitu yang kita kena control. Cope with it. Kita kena kawal. Jadi ada banyak tips lain lah tuan dan puan boleh semak macam mana kita nak kawal supaya kita kata cemburu kita tu tak memakan diri.
Cemburu kita tu tak memakan diri. Kenapa dia tu orang ni dia jadi dia akan jadi satu perkara buruk kalau kita tak kontrol atau kita tak cope. Jadi tuan dan puan, dua tips ini sebenarnya yang membolehkan kita kata untuk ada satu connection yang kita dapat build connection tu over certain period of time. Jadi tips tambahan tadi yang pertama, support other business owners. Maksudnya sokong. Bila kita sokong tuan dan puan, yakin kita akan dapat orang kata satu momentum dan satu aura yang berbeza. Kita selalu support business owner lain. Klik like, tinggalkan komen kalau online lah, tapi kalau secara offline caranya lain lah, dengan pertemuan semuka mungkin ada cara-cara lain. Jadi antaranya termasuklah memperkenalkan bisnes dia, menyebut tentang apa-apa yang baik. Jadi buat recommendation. Ini adalah antara perkara yang kita boleh support. Kalau kawan-kawan kita tu buat program, contohlah dia buat open day ke, dia buat product launching ke, kalau kita kena support dengan datang, kita datanglah. Ataupun mungkin kalau secara online lebih mudah, kita share, kita like, tinggal komen, dia lebih mudah sebenarnya. Cuma kita nak buat tak buat tu saja. We support could be supporting the leaders in the organisation or supporting the business owners themselves. Dia terpulang, bergantung. Kalau ada kawan-kawan yang minta like page tu, kita like page, jadi ada benda-benda simple yang kita boleh buat, dan kita boleh buat lebih jauh daripada itu. Itu tips yang pertama. Yang kedua tuan dan puan adalah kita cope with your envy. Kontrol kita punya rasa cemburu, rasa jealous tu tadi, kontrol. Macam mana kita nak kontrol? Tuan dan puan ada banyak cara. Tuan dan puan boleh buat research sikit. Ada buku-buku di luar sana yang membantu kita teknik step by step ataupun perkara-perkara yang kita kena buat. Benda-benda tuan, dia kena buat tuan. Kalau tak buat, dia tak jadi. Itu antara tipsnya, macam mana kita nak connect with others dengan baik, dan dia punya hubungan itu akan melangkaui friendship. Dia bukan sekadar kawan-kawan, bukan sekadar kawan biasa. It's not just about having another shoulder to cry on. No, it's beyond that. Jadi kita ada banyaklah jenis connection yang kita ada di sekeliling kita. Jadi tuan dan puan, kita juga perlu menjadi seorang yang betul dan yang baik untuk orang lain connect dengan kita. Pada masa yang sama, kita pun nak connect dengan orang-orang yang baik dan betul, yang kena dan sama aspirasinya dengan kita. Jadi dengan itu tuan dan puan, barulah kalau kita kata kita ada action plan, kita ada action plan, barulah kita kata boleh action plan tu disokong dan berjalan. Jadi dia begitu tuan dan puan, insya-Allah. Dan saya juga orang kata menyeru kepada tuan dan puan semua, kita kata dalam keadaan sekarang, dalam keadaan sukar ni, kadang-kadang cara sokongan kita bukan hanya dengan membeli, tapi sokonglah dengan cara-cara yang kita mampu buat. Dengan memberi kata-kata baik, dengan berkongsi kebaikan-kebaikan, itu pun adalah satu perkara yang kita sebut sebagai tanda sokongan. Jadi action plan yang kita ada itu mesti digerakkan. Jadi dalam video yang ketujuh ni, kali ini dalam siri action plan series, antara perkara yang besar yang perlu kita buat supaya action plan yang kita ada, tak kiralah bisnes apa, tak kiralah apa-apa rancangan yang tuan-puan ada, mesti ada satu activity connecting with others, mesti ada. Dan connecting with others ini not only to have a friends, another shoulder to cry on, no. It's a real support where you can move on with your action plan. When you are ready to support others, you will receive support. Dia punya konsep tu macam tu tuan dan puan. Apabila kita sokong orang lain, kita bantu orang lain, bermaksud secara automatik kita bersedia untuk dibantu dan kita bersedia untuk disokong oleh orang lain, dan dia akan datang. Sokongan dan bantuan akan datang dengan pelbagai cara yang misteri. Baik, untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Kita dah bersiaran sekitar 15 ke 20 minit begitu. InsyaAllah tuan dan puan, saya akan jadualkan, saya akan maklumkan, kerana kadang-kadang saya tak boleh nak janji waktunya, tetapi saya akan bagi notis sekurang-kurangnya dalam tempoh yang sesuai untuk tuan puan lihat sama ada boleh join atau tidak FB Live. Kalau tak boleh, jangan risau, tuan dan puan tonton saja rebroadcast, dan jangan lupa terus ke www.nuraminaumar.com. Boleh semak di sana, sama ada tuan dan puan nak boleh download free ebook, ataupun tuan dan puan boleh, masih lagi dibuka untuk dapatkan 30 minit free call session sekali saja. Tuan dan puan isi maklumat tu sekali sajalah, 3 minutes free call session tu. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Semoga semuanya baik-baik. Kita doakan yang baik untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.